Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul. Ada wajah-wajah yang saya dah familiar, ada juga yang masih baru berkenalan hari ini ya, tapi rasa macam dah kenal lama juga sebab kita selalu jumpa dekat, kadang-kadang tengok dekat skrin kan, bila Quran Time, Quran Weekly. Ada yang saya rasa terjumpa bila datang sini untuk tengok live tu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada juga yang paling surprise, yang best lah. Satu klik saya dulu, Kak Aini, makcik kan, tapi tak biasa panggil, dulu panggil Madam. Masa saya dulu di UIA, kita orang sama. Jadi ni hari ni Alhamdulillah Allah jumpakan kita di sini semua dengan sahabat-sahabat yang semua mencintai Al-Quran ya. Baik, sebelum kita pergi pada pelajaran tu ni, sesi ta'aruf dululah. Mula-mula saya sukalah kalau dapat kita kita berkenalan. Jadi saya tadi tengok Kak Aini panggil nama saya Dot, memang betul pun. Kak Aini yang sebelah ni, Kak Noraini pun kenal saya Dot juga kan. Sebut nama betul tak kenal, tapi nama betul saya Nur Haida binti Kasim. Saya tapi boleh je panggil saya Teacher Aida, boleh, nak panggil Dot pun boleh. Saya tak kisahlah ya. Tak panggil Ustazah pun boleh juga. Maksud dia sama, mengajar kan, guru. Jadi boleh je nak panggil tu. Jadi saya datang daripada kami Akademi Al-Bayan ni daripada Ampang. Kita ada macam company lah, tapi kita punya tujuan tu untuk mengajarkan Al-Quran ni, kefahaman Al-Quran kepada masyarakat. Jadi dia punya objektif tu sama ya. Cuma pendekatan tu yang agak berbeza sikit. Bukan berbeza dari segi apa, kita membangunkan satu modul untuk belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab tu namanya, tak connected pula dia, kejap ya. Okey, nama ni kaedah kita panggil kaedah Nahwu Ringkas. Ada kaedah Nahwu Ringkas daripada Akademi Al-Bayan. Tak apa, jangan tengok dulu buku tu. Kita ni sekarang kita tengah berkenalan. Jadi bagi saya tengok wajah-wajah peserta dan juga rakan-rakan yang akan bersama kita ni selama 20 jam, lebih kurang 20 jam dan 4 hari. Jadi saya datang bersama rakan-rakan saya yang merupakan juga sebenarnya student. Ada yang student, jadi kita sama-sama belajar dan kemudian tu mereka pun sekarang hari ini menjadi facilitator lah. Facilitator tu bukan nak buat exam ke, nak semak macam tu kan, tapi cuma nak bagi galakkan dan juga sebagai bantuan bila mana-mana yang kita perlukan lah. Jadi sepanjang sesi ini berlangsung, kalau ada kemusykilan, jadi mereka tu akan bantu. Saya ni macam tak bergerak sangat lah kat depan ni je. Jadi supaya semua orang dapat perhatian yang sama, tu yang saya ajak kawan-kawan saya tu untuk jadi facilitator lah, to facilitate kita punya pembelajaran ni selama 20 jam ni. Mudah-mudahan sampai lepas daripada ni pun kita teruskan persahabatan ya. Baik. Kemudiannya sebelum kita pergi lebih jauh, saya suka nak ceritakan sikit apa kepentingan modul ni dan juga apa kepentingan kita ni belajar bahasa Arab. Semua daripada kita difahamkan, kita dah tahu kan, kalau kita nak sertai bengkel ni kita mesti ada, kita boleh, prerequisite dia apa? Boleh baca Al-Quran. Jadi kebanyakan masyarakat kita ni, masyarakat Islam Melayu ni, kita boleh baca Quran dengan baik, dengan lagu, taranum, Masya Allah. Tajwid kita memang handal, kita memang very good.
And benda tu bukan satu yang tak bagus, padahal bagus, sangat-sangat bagus, dan kita kena teruskan. Kita kena teruskan pada peringkat yang seterusnya, iaitu memahami bahasa Arab Al-Quran. Tapi bila kita kata bahasa Arab Al-Quran, kadang-kadang kita tersasar. Bila kita pergi belajar, kita jadi belajar bahasa Arab pertuturan. Bila belajar bahasa Arab pertuturan, tak boleh juga faham Al-Quran. Jadi atas kesedaran itulah Akademi Al-Bayan dengan tim ni, kita bangunkan modul ni supaya kita dapat bridge satu jambatan yang merapatkan jurang orang yang belajar Quran ataupun belajar bahasa Arab di Timur Tengah dengan yang tak ada langsung basic bahasa Arab tu. Jadi kita mengharapkan kaedah nahwu ringkas ni dia dapat jadi jambatan. Dia dapat jadi satu jalan penghubung kepada jurang yang besar ni. Betul? Ya, daripada tak tahu ni. Jadi untuk kursus ni ataupun bengkel ni, kalau kita tak ada basic pun it's okay. Tak ada basic, sebab saya pun sebenarnya datang dari latar belakang yang tiada basic. Kebanyakan facilitator kita ni nanti boleh berkenalan dengan mereka, mereka pun boleh katakan perkara yang sama. Basic kita, bahasa Arab kita hanyalah yang kita gunakan dalam baca Al-Quran dan juga solat. Okey. Jadi dekat situ sepatutnya perkara pertama ni yang saya sebut ni menghilangkan kegusaran kita ataupun ketakutan kita. Betul? Sebenarnya takut masa belajar bahasa Arab, lamalah, susahlah. Betul? Ke tak ada? Semua datang ni tak ada rasa macam rasa kan? Macam tak ada asas. Okey, jangan fikir kita tak ada asas. Kita ada asas. Kerana bahasa Arab adalah bahasa kaum muslimin. Kita tak sah solat kalau kita baca Fatihah dalam bahasa Inggeris. Jadi kita dah tahu yang tu. Okey, macam Allah sebutkan dalam surah 43. Kita berdabur ringkas sikit boleh kat ini Surah 43 ayat 3. Nanti saya minta tolong saudara Hanif. Hanif ni anak saya lah, tapi dia dah belajar lah menterjemah. Minta tolong dia baca dan terjemahkan ayat 43 ayat 3 daripada surah 43, surah Zukhruf, muka surat 489. Kalau tak nak buka Quran dulu pun tak apa, boleh tengok skrin Okey. Hanif, boleh tolong bacakan? Baca semua ayat 1 sampai 3. Terjemahkan. Baca dulu, terjemahkan. Boleh? Cuba. Tak dihidup. Dah. Hidup. Testing? Testing. Tak ada. Tak ada. Cakap sini. Tak apa. Tidak on. Sampai sini pun boleh. Tak boleh. Teknikal. Mengikut tak? Tak ya. Tak boleh. Tak apa, baca je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu demi kitab. Okey. Terjemahkan ayat 3. Ayat 3 je. Soalnya kami telah menjadikan oleh kami akan Al-Quran sebuah bacaan dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan. Jadi macam itulah maksudnya. Kalau ini ayat yang dibacakan pada kita ni, maksudnya apa? Hamim, tak ada maksud. Wal kitabil mubin, dan demi Al-Quran, demi kitab yang jelas nyata. Sesungguhnya kami telah menjadikan oleh kami akannya sebagai sebuah bacaan dalam bahasa Arab.
Ni kalau kita dah tambah lagi tu, dia nanti jadi faham dia gitulah ya. Sebagai sebuah bacaan dalam bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk mengerti. Jadi harapan kita bila kita melalui nahwu ringkas ni, kita dapat hayati ni. Allah yang turunkan Quran sebagai sebuah bacaan ya dalam kitab, dan Allah turunkan kepada kita sebagai sebuah bacaan dalam bahasa Arab untuk kita baca. Tapi maknanya Quran ni Allah turunkan, dia tak turunkan. Allah telah pilih bahasa Arab tu untuk kita faham Quran ni, untuk kita belajar. Jadi patutnya kita tak ada masalah lah, kita tak ada pilihan. Ini bahasa yang Allah pilih, bukan kita pilih. Jadi pilih untuk kita gunakan akal untuk kita mengerti, memahami ayat-ayatnya. Jadi di situlah maknanya kita dah tahu ni, kita sangatlah penting. Macam mana kita nak tahu isi Quran dalam keadaan kita tak faham bahasa Quran? Jadi bila kita belajar ni, kita betulkan. Maknanya kita tetapkan dalam hati kita perkataan nak belajar bahasa Quran ni adalah satu kewajipan Allah turunkan kepada kita. Dan supaya dengan kefahaman kita pada bahasa Al-Quran itu dapat kita mentadabbur ayat-ayatnya. Kan macam Allah sebutkan dalam surah 38 ayat 29. 38 29, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Tu je. Okey. Maknanya Allah kata surah 38 ayat 29. Kita nak kejap masa sikit, jadi saya tu tadi nak demo sikit je lah. Maknanya kalau kita dah belajar tu, kita boleh terjemah. Baca Quran tu kita boleh terus dapat pelajaran. Surah 38 ayat 29. Ni ayatnya. Jadi kita tengok bila kita belajar ni nanti baris dalam Al-Quran ni semua ada kepentingannya. Kalau kita dah belajar dulu, kita tajwid baris, jadi kita tahu. Maknanya bila kita belajar nahwu ni, kita akan dapat kenal pasti ini kenapa baris dhamma, ini kenapa baris baris macam jadi macam ni, macam tu maknanya. Ni kenapa dia dhammatin, kadang-kadang dia jadi fathatin, kadang-kadang dia kadang-kadang dia jadi kasrah. Tu kenapa? Sebenarnya baris-baris dalam Al-Quran ni merupakan suara dia, ataupun kalau kita baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan ada koma ke, ada apa, tanda pause, exclamation mark. Tapi sebenarnya dengan mengetahui fungsi baris ni, fungsi perkataan tu dalam ayat tu, kita yang dapat maksud dia yang lebih jelas, insya-Allah. Kita akan lihat lagi nanti bila kita dengar lebih jauh lagi ya. Jadi kita ni kita kena ingatkan juga, saya kena ingatkan juga, tujuan kita belajar ni bukan kita nak pergi kepada tafsir. Untuk tadabbur Quran memang kita kena belajar tafsir, tapi kita ni nak dapatkan skill yang awal, the basic tools to begin understanding the Quran. Kita nak dapatkan kemahiran yang asas tu, supaya kita belajar tu macam kita tak adalah terlampau asing. Jadi boleh tak saya share sikit pengalaman saya, kenapa jadi saya yang tak ada basic ni rasa terpanggil sangat-sangat untuk belajar, dan sehingga saya kena sampaikan juga perkara yang sama Quran. Boleh izinkan saya share sikit pengalaman tu. Saya ni dulu belajar bahasa Inggeris. Saya sebenarnya graduate TESOL. Jadi tapi kita orang Melayu rata-rata kan boleh baca Quran. Jadi bila pergi ke Mekah, masa satu kali tu pergi haji, waktu tu pergi haji, jadi baca Quran. Itu yang kita diberitahu, bacakan, banyakkan baca Quran, sebut-sebut ni. Tapi bila sampai dekat sana, saya dikerumuni beberapa kali lah. Ada orang, kadang-kadang orang Egypt, kadang-kadang orang tempat lain. Lepas tu ada satu kumpulan orang Turki ni, makcik-makcik Turki. Mereka datang daripada generasi yang tak dibenarkan baca Quran. Tapi dia orang memang pakai pakaian mereka bila buat haji ni pun macam sempoi je. Dia tak ada macam kita terlekung bagai kan. Jadi dia tanya kepada saya, can you please tell me what it means? Dia dengar baca, Masya Allah, very good. Lepas tu dia tanya, can you please tell me what it means? Dia menangis dengar kita baca. Lepas tu saya menangis, kami tak tahu nak cakap apa.
saya cakap waktu jadi merasa malu yang amat sangat pada diri sendirilah ketika tu. Macam mana kita baca ni, orang tu nak tahu isi dia, kita boleh baca je tak faham. Jadi bermula daripada situ, biiznillah ta'ala, Allah lorongkan pada saya untuk dapat pergi kepada satu sekolah ni, satu tempat tu saya belajar di Semak Quran untuk belajar bahasa Arab. Bahasa Arab Al-Quran. Alhamdulillah. Daripada situ, pelajaran tu saya pun develop ni. Jadi cita-cita dia tu nak buat Quran. Asalnya nak buat Quran. Jadi Akademi Al-Bayan nak buat Quran 30 juzuk yang mengandungi nahu dan i'rab tu. I'rab dan juga saraf. Selalu perkataan nahu, perkataan saraf kita gerun kan. Jadi itulah cita-cita Akademi Al-Bayan. Asal dia memang kami 3 orang je. Satu ada kita punya partner, dia sekarang buat umrah, seorang apa pesara jadi, tapi dia pun sangat, dia umur dah 70 lebih juga, tapi dia belajar Quran ni daripada orang yang tak tahu. Dia tahu dia boleh terjemah 30 juzuk Quran, jadi dia mengajak kami untuk buatlah, maksudnya kita buat Quran ni, nak tak ada ni yang terjemahan yang ada apa, tak ada terjemahan yang ikut nahu ni. Jadi di situlah permulaannya kami buat. Jadi daripada situ bila kita buat ni, macam mana pula nak gunakan Quran yang ada nahu? Jadi itulah yang timbulnya kaedah nahu ringkas ni tadi. Baik, kalau itu kiranya pengenalan kepada Akademi Al-Bayan, dan saya tadabbur sikit, dan saya rasa kelas ni semua dah tadabbur tu mahir kan, dan banyak kali dengar. Cuma kita punya usul dan bukan kita punya usul, maksud saya approach kita dalam mempelajari Al-Quran ni ada 2 lah. Satu, kita belajar untuk ambil yang zahir daripada maksud dia. Macam mana saya nak tulis sekejap Okey. Kepentingan belajar Quran ni ialah kita belajar, kita nak belajar supaya kita boleh dapat pelajaran terus daripada Al-Quran dengan usul tafsir tu yang mengatakan al-ibratu, boleh nampak ke? Kecil sangat. Al-ibratu bi'umumil lafzi. Tak payah salin pun tak apa. Ni nanti kalau nak kemudian saya boleh ni kan. Saya kalau boleh kelas kita ni jangan salin-salin sangat ya. Biasakan fokus je pada guru. Nanti bila time tulis saya bagi tulis. Okey. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maksud dia apa? Biasa dengar kan? Pelajaran itu ataupun ibrahnya diambil daripada lafaz yang umum, bukan dengan sebab-sebab yang tertentu. Maknanya ada orang kata, kalau saya nak belajar Quran ni, saya nak belajar faham Quran, bahasa Arab Quran, saya mesti dah tahu, saya tak tahu asbabun nuzul, saya tak tahu ni, saya tak banyak benda tak tahu, jadi macam terus tak belajar. Jadi kita ni tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Ini usul ataupun pendekatan yang kita gunakan dalam kita mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Nahu ringkas ni inilah. Dan lagi satu kata Saidina Umar radhiyallahu an, kenapa wajib ni kita belajar? Umar kata, tadi kita dah tengok surah 41 ayat 3 kan? Okey, itu Allah yang turunkan bahasa Arab, Quran dalam bahasa Arab. Jadi kata Umar, ta'allamul, mesti ramai yang tahu ni, ustaz-ustaz ramai dalam ni, ustaz asatizah, ta'allamul arabiyah fa innaha min min dinikum. Betul, Masya Allah, ramai ada basic dalam kelas ni. Kalau ramai dalam ada basic ni, saya mungkin boleh 15 jam je, Masya Allah, ataupun 10. Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Maknanya pelajarilah kamu bahasa Arab kerana sesungguhnya ia adalah sebahagian daripada agama kamu.
Kalau orang Islam tak faham Quran, that means belum sempurna. Jadi kita mesti ada giatkan usaha untuk belajar Quran. Semoga dengan kata-kata saya ni, mukadimah saya ni dapat memberikan kita satu semangat lah. Jadi janganlah macam biasa nahu kalau dengar, kalau ustaz mula-mula ramai 30 orang kan, lepas tu dalam sebulan tinggal dalam last 5. Jadi saya harap tak terjadi macam tu. Dengan kaedah yang cepat ni, cepat tu biiznillah, la haula wala quwata illa billah. Tapi kita cubalah, kita usaha jadi bila dah belajar ni nanti, kita design dengan bantuan salah satu daripada tim saya, Puan Zawiyah, ya. Kita buat modul ni dengan orang-orang yang memang biasa buat modul. Puan Zawiyah nanti boleh berkenalan lagi, banyak masa lagi nak kenal. Jadi dia memang dalam IPG, jadi mereka membuat modul untuk sekolah-sekolah. Jadi kita design kaedah Nahwu ringkas ni supaya dia mudah. Mana-mana peringkat umur pun boleh gunakan, ya? Efektif insya-Allah taala. Baik, sekarang ni kita nak kenalkan, saya nak kenalkan apa yang ada dalam package tu. Dalam file tu. Macam kita buka. Jadi sekarang ni facilitator boleh tolong, kalau macam tak berapa jelas, boleh minta tolong facilitator untuk tengokkan. Cuba kita buka buku tu, dan buka file. Dalam file tu nanti kita akan ada 3. Ada 3 ke 4? 4. Ada 4 buku. Buku saya ada 3 je. Okey, ada buku. Yang pertama buku kaedah. Buku kaedah. Buku kaedah kita akan pakai throughout. Dia sepatutnya habis je kita punya bengkel ni, buku ni pun kita selesailah buat. Dalam buku kaedah ni terdapat latihan, dia berserta latihan. Ini modul 1. Prerequisite modul 1 mesti boleh baca Quran dengan lancar lah. Kalau tak lancar sangat tapi boleh baca, okay, good. Mesti kenal huruf. Okay. Kemudian ni buku 1. Jadi buku pun tak tebal. Ni maknanya buku bengkel. Kalau saya ajar, saya akan guna buku ni. Baik. Kedua, kita ada panduan. Panduan, kita panggil buku oren. Boleh panggil buku oren. Kalau rasa macam banyaknya nak baca ni. Buku oren, panduan. Buku oren, panduan depan. Dapat tak tadi? Dapat Buku panduan ni adalah dia mengandungi juzuk 1 daripada surah Al-Baqarah. Juzuk 1 maknanya Al-Baqarah lah. Dengan jawapan. Okey? Boleh? Dapat Okey. Dalam ni ada, maknanya ada terjemahan sekali. Terjemahan yang mengikut Nahwu. Terjemahan ni dia tak sama sikit, dia berbeza daripada Quran perkata yang sedia ada. Jadi sepanjang bengkel ni, saya harap kita tak guna Quran perkata yang lain, kita hanya berpandukan di sini. Dalam panduan terjemahan ni juga terdapat Nahwu secara ringkas, semuanya boleh digunakan. Bagi orang yang dah ada basic, ya, jadi perkara ni, buku ni boleh digunakan untuk reference bila kita nak mengajar orang lain. Saya difahamkan yang kelas ni juga ramai yang ada basic, cuma kadang tak ada bahan nak mengajar. Pada penilaian saya lah, dan orang-orang yang dah gunakan kaedah ni, memang ini sangat mudah untuk guru sendiri ajar. Jadi kalau kita nak semak, kita kawan-kawan pun boleh. Bila kita nak semak kawan kita punya terjemahan, kita gunakan ni lah, sebab jawapan ada di sini. Okey, akan latihan pula datangnya dari dalam buku yang ketiga ni. Ada tulis latihan terjemahan Al-Quran. Apa yang ada dalam latihan ni? Kosong, kecuali vocab. Itu tadi saya dapat soalan daripada peserta, dia tanya, maknanya kita kena hafal juga. Ini satu perkara yang saya nak ingatkan. Tak payah hafal. Jangan bebankan diri kita dengan hafaz. Dengan nak hafaz kosakata. Kita kena ingat Allah tu maha bijaksana. Alimul Hakim.
Jadi Allah kata dia dah buatkan Quran ni mudah untuk kita. Jadi banyak faktor mudah Quran ni. Satu, pengulangan. Kalau satu perkataan tu, perkataan anzalna contohnya. Berapa kali kita jumpa dalam Quran kan? Perkataan hudan. Jadi perkataan tu je nanti yang kita akan belajar. Maknanya kita akan boleh bila kita nampak kaedah nahwu tu, kita jumpa perkataan lain pun, contoh kata benar, kita boleh tahu, oh dia sama nahwu dia, terjemahan dia jadi begini. Kosakata kita boleh tengok kamus, masa tu kita bolehlah guna Quran perkata yang lain sementara menunggu Quran daripada Akademi Al-Bayan siap. Okey. Jadi kat sini kosong. Maknanya nanti saya harap Quran ni, buku latihan ni akan penuh juga. Tapi kita tak mungkinlah nak buat satu juzuk ni pada waktu bengkel ni. Cuma ini boleh digunakan sebagai latihan langsung. Secara langsung. Kalau kita dah belajar, contohnya kita belajar tentang harf. Jadi terus cari harf. Terus cuba terjemah. Cuba buat. Balik nanti, malam karang. So, untuk diri kita. Boleh. Kemudian kita ada lagi satu, Al-Insan. Jadi untuk tujuan bengkel ni, kita akan buat latihan juga menerusi surah Al-Insan. Latihan nahwu tu dibekalkan dalam surah Al-Insan. Baik Okey. Ni surah Al-Insan, boleh tengok dekat skrin. Ni pun sama juga. Jadi buklet ni ada dua bahagian. Satu bahagian yang berjawapan, terjemahan, lagi satu kosong. Yang kosong tu. In one booklet. Dalam satu booklet ada dua-dua. Baik. Bila kita dah faham ni nanti, first thing yang kita boleh buat tentang Al-Insan ni, baca wakaf ibtidak. Kita akan lagi jelas. Kita punya lagu tu pun, bila kita faham, subhanallah. Maknanya, lebih lagi menyentuh jiwa kita yang baca dan juga orang lain yang mendengar. Kalau faham. InsyaAllah ta'ala. Jadi Al-Insan ni kita buat in conjunction with dengan apa yang Kak Annie cakap tadi di awal ni. Saya harap semua orang dapat manfaatkanlah Al-Insan. Kalau ada masalah, maknanya contohnya ada kedapatan kesilapan, please bagi tahu kami. Alright, benda ni masih lagi orang kata apa? Masih dalam proses sentiasa edit. Kalau ada silap tu bagi tahu pada kami. Bagi tahu pada Cik Kap ataupun bagi tahu saya atau mana-mana facilitator. Kalau ada silap untuk Al-Insan. Baik, okey. Ada soalan setakat ni? Sebelum kita belum mula session lagi maksudnya pelajaran pertama tu belum, ni baru kenal-kenal. Ada soalan. Dah kenal, tak cinta bahaya. Orang kata tak kenal maka tak cinta. InsyaAllah kita kenal Quran. Tak kenal saya tak apa. Tapi at the end of this bengkel, kenali apa yang kita baca. Baik. Ada soalan ke? Nak berkenalan dengan Fesi ke? Fesi semua ada diri je. Boleh ambil kursi juga. Fesi boleh duduk sebelah. Mungkin baru kenal. Sekarang kalau tulis sikit, yang Fesi yang berdiri ni. Peserta semua duduk. Boleh ke? Nanti tak kenal ingatkan peserta ke? Okey, mari saya perkenalkan baik, saya kenalkan. Okey, semula sekali saya panggil Cik Kap ataupun Zulkafli Ibrahim. Ni suami saya. Dan dia juga technical, orang yang design Quran yang Al-Bayan ni. Dia jugalah yang technical support ni. Kalau tak ada la haula wala quwata illa billah, Allah biiznillah, suami saya dapat bantu saya lah. Kalau tidak, saya ni pun macam buta ke IT. Dia some IT, dia tak lihat all IT, no way. Terus suami saya banyak membantulah dalam hal ni. Kemudian saya punya Kak Anita Nur Adita Muhammad. Mari. Boleh kata ke belakang tiang, tak nampak pula. Kak Nita daripada Johor Bahru. Kak Nita dah belajar dengan saya berapa tahun Kak Nita? 2018. Daripada 2018. Tapi pelajar dia lagi ramai daripada saya. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi dia hari ni saya panggil, saya minta tolong untuk bantu kita sama-sama untuk menjayakanlah bengkel ni untuk kita semua. Baik, kemudian saya panggil Kak Zawiyah. Saya pun macam ustazah, kosong. Zero, daripada zero.
Ya, ya, betul. Saya boleh vouch for that. Ni Puan Zawiyah Abdul Syukur. Inilah yang sangat-sangat pivotal dalam mentranslatekan ataupun menterjemahkan Quran ni. Macam maknanya knowledge saya, knowledge suami saya tu, maknanya kita nak bagi mudah orang lain faham. Jadi inilah Puan Zawiyah yang macam mengedit modul. Edit modul tu. Saya lebih kepada bahasa Melayu. Saya edit. Je. Jadi bahasa Melayu saya pun kurang baik, jadi Kak Zawiyah lah yang membantu saya. Beliau juga adalah seorang dia munshi Dewan Bahasa dan Pustaka, ya. Jadi kalau besar laju, Alhamdulillah Allah temukan kita. Bila kita nak buat, Allah datangkan, insyaAllah. Kemudian saya jemput saya jemput Nur Asikin dan Nabiha. Ni sekali. Dia orang ni kawan sepejabat. Mereka pegawai di MARA, di HQ MARA. Jadi dia akan ada bersama kita cuma berapa hari? 2 hari je. Jadi dapatkan daripada mereka apa yang kita perlu 2 hari. Hari Isnin dan Selasa dia dah tak dapat sama dah. Baik, Asyikin pun dah belajar lama juga. Dia pun zero kan. Daripada tak tahu, sekarang dah boleh, dia dah terjemah satu juzuk, dia dah masuk juzuk 2 dan masih lagi belajar, masya-Allah. Minus zero tu macam mana? Tak ada. Maknanya saya tak percaya minus zero, tak ada. Dia tak ada negatif. Nobody is negative. Mesti ada sesuatu. Okay? Ini Nabiha dan sana Puan Nur Asikin. Okay. Terima kasih sangat-sangat datang depan ni. Okey, seterusnya saya panggil Kak Lin. Kak Fadlin binti Abdullah. Kak Lin ni orang dekat je. Baru dekat. Ini Puan Fadlin, dia adalah pelajar kepada Kak Nita. Saya pelajar. Ni cuculah kira. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang saya pun belajar dengan Teacher Aidan. Masuk balik semula kan. Alhamdulillah, sebagai orang kata apa, pengukuhan, sebagai penambahan, macam itulah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Lin. Sebenarnya saya panggil yang Cik Nizam dan isteri Puan Biddatul. Sekali lah. Ni suami isteri. Dia orang ni young couple. Forever young couple. Tapi engineer kan. Ni semua dua-dua ni engineer. Sebenarnya doktor ni. Ni profesor. Dr. Biddatul Sirat. Biddatul Sirat. Jadi mereka pun sama juga. Jadi kita punya latar belakang ni macam-macam, berbeza kan. Jadi dia masih lagi, dah ada student belum? Anak buah. Mengambil anak-anak buah sebagai student. Kita kena ada mad'u, kita kena ada murid. Barulah pelajaran kita tu dapat consolidate. Jadi macam tu. Itu Encik Khairul Nizam, sistem analis ke apa? Bukan. Lebih kurang. Saya ni tak erti bila orang cerita IT tu. IT je lah, semua komputer. Tapi benda apa tak tahu. Anak-anak pun gitu. Kalau tanya, bapak kerja apa? Entah. Dia orang cakap komputer je kot. Kerja komputer. Tapi sebenarnya diorang ni kalau tak ada diorang, kita ni susah kan. Macam mana kita boleh dapat sampai macam ni? Allah yang gerakkan semua. Subhanallah. Allah datangkan mereka pada kami. Okey. Terima kasih. Nanti tengok kenal muka tu. Jadi yang versi yang lelaki boleh bantu peserta yang lelaki kan. Baik. Kemudian saya panggil Muhammad Bazil dan Amirul Aiman. Cepat dia sikit. Orang muda lambat tak macam mana? Ni anak. Tu kalau mak dia dah bunyi macam tu, tahulah tu anak. Ini Muhammad Bazil, anak saya. Dia dah berkahwin. Baru satu. Okey, ada anak seorang. Dan itu anak saudara saya. Mereka ni sebaya, tapi anak saudara duduk dekat dah lama dah duduk dekat. Jadi memang mereka ni semua pun boleh terjemah, boleh masih lagi belajar bahasa Arab. Muhammad Bazil sekarang mengajar di sekolah tahfiz dan mengajar anak-anak murid kan.
Bazil, boleh panggil dia Bazil je lah. Tak panggil ustaz pun tak apa. Panggil anak pun boleh. Ni Amirul Aiman tu pun sama umur 23. Kosong lagi. Belum. Boleh iklan. Lepas tu Aiman pun ada ramai student juga. Student dia orang besar-besar juga, abang-abang, orang yang dah 40 lebih. Tua-tua. Berapa sekarang Aiman? Berapa anak pelajar? Tapi ada daripada budak tadika ada, ada banyak peringkat lah, orang dewasa ada. Dewasa ada. Alhamdulillah. Jadi dia mengajar online. Setakat ni kita orang tak ada center. Jadi belum ada. Jadi semuanya online. Alhamdulillah kan, berkat ataupun hikmah lah PKP tu yang berlaku tu pada kita. Jadi macam inilah anak-anak ni pun dapat lah jadi mengajarkan. Okey, terima kasih anak anda. Jazakallah khair. Baik, seterusnya anak juga. Ini memang panggil tiga-tiga sekali lah ke depan. Ni Nisrin, ramai kan dah kenal Nisrin. Mari sini. 3 orang. Anak saya 6. Semuanya saya buat ni lah untuk kerja ni. Ni Nisrin Faihana, dia banyak bantu saya dari segi admin. Macam biasanya bila sebut admin tu apa? Komputer jugalah. Macam nak isi borang ke, buat apa ke. Dia jadi selalu spokesperson. Tak tahu saya nak Twitter pun apa, dia lah. Ni Nisrin besar. Pun belum kahwin. Okey, tak saja. Kemudian yang seterusnya adik dia tu Alisha. Dia boleh bantu. Kadang-kadang kita kan sebagai peserta, ada kali kita tak suka nak cari orang yang sebaya kita kan. Kita nak suruh orang tolong kita tu yang anak-anak macam tu kan. Jadi itulah antara sebabnya saya pun tolong. Ada kali orang lebih selesa nak minta tolong dengan anak-anak, adik-adik yang muda-muda. Ke gitu? Setuju? Kan? Jadi macam boleh suruh sikit. Sambil tu boleh suruh tolong ambil air jap. Gitu kan? InsyaAllah. yang di sana tadi Muhammad Hanif. Tu yang nombor 4. Dulu semasa saya mengajar UIA dulu, saya ni tak ada maid, tak ada nursery penuh. Ni Kak Ani menjadi saksi. Bawa tu macam bibik tu, bawa ni masuk kelas mengajar macam tu. Dengan Hanif tu lah. Subhanallah, alhamdulillah hidup lagi sampai sekarang. Yalah kan, maksudnya alhamdulillah Muhammad Hanif. Alhamdulillah Muhammad Hanif dah menghafal 15 juzuk daripada Al-Quran. Mohon doakan supaya dia dapat berjaya masuk ke sekolah di Penang bersama dengan sekolah Smart IQ. 15. Hanif baru 15. Lagi 2 saya dah ekspor ke kampung. Umur berapa? 12 dengan 9. Dah ekspor ke kampung. Jadi adik saya ambil bawa. Jadi semuanya inilah dia dan jadi facilitator juga. Jadi boleh minta tolong pada Hanif, pada Alisha dan juga pada Nisrin. Kenapa? Bila kita bangunkan diorang ni, anak-anak muda ni, boleh kat belakang insyaAllah. Kalau anak-anak muda ni, bukan apa, kita nak dia involve. Semoga ada keberkatan dalam hidup dia. Bila kita pun tak tahu bila kita mati kan. Jadi kita ada athar. Kita ada penyambung legacy kita. Bukan legacy apa? Itulah dia amal jariah kita. Itulah dia kita punya bekal, doa anak yang soleh. Kalau kita sebut pasal doa ni kan ada 2 macam. Doa ibadah, doa masalah. Inilah ibadah kita, besarkan dia mengikut acuan yang Allah nak. Sibaratullah, moga-moga dapatlah macam tu. Jadi saya kata untuk program ni jangan kita berhenti pada kita. Kalau kita dapat, ajarkan pada anak-anak kita. Tadi macam anak buah, anak murid, semua anak-anak ni doa yang mereka akan jadi kita punya jariah pahala yang mengalir insya-Allah taala. Baik, sebelum kita pergi berikutnya, berapa lama dah saya cakap? Okey. Saya nak masuk pelajaran seterusnya. Sebelum tu kita break 5 minit boleh? Boleh Boleh Mana nak jadi minus 0 ke 0 dulu.
Dia macam ni, Kak Ani tanya, apa ni, macam mana dia rasa macam negatif. Jangan macam tu. Kita bahasa Quran ni, kita dah guna. So, nobody yang datang kat sini ni zero. Tak ada yang zero. Perkataan pertama yang kita dengar bahasa Arab ke bahasa Inggeris? Bahasa Arab. Kalau ada siapa baru menyambut cucu contohnya, apa yang kita sebut kat telinga dia? Bahasa Arab. Jadi kita kat situ, takkanlah kita yang dah umur 50 lebih ni banyak kali dengar, tak boleh. Lepas tu Allah bijaksana. Kalau Allah tak bijaksana, maknanya Allah tu maha bijaksana. Kalau kita kata Quran ni susah, maknanya kita kata Allah tak bijak lah ni. Kenapa hantar bahasa yang susah ni kat aku? Betul? Ke saya salah fikir macam tu, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Boleh tak kita kata macam tu? Allah, Dalam surah Al-Qamar, ayat 4 kali kan? Dalam surah Al-Qamar, surah berapa? Surah 54, ayat 22, ayat 32, 17, ayat 40 Allah sebut walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. So Allah kata senang, kita pula kata susah. Macam tu. Sangka baik pada Allah. Apa yang kita dapat, apa yang Allah bagi pada kita tu, that means that's meant for you. Kalau belum Allah nak bagi, mungkin kita punya jalan bukan yang macam tu. Tapi untuk yang wajib, Allah punya bijaksana lah. Dan Quran ni dia kata senang. Yang wajib atas kita berapa? Surah berapa surah yang wajib atas kita? 14? 114 je? Wajib? Patutlah susah. Patutlah kata susah. Al-Fatihah je. Kan? Kalau kita yang lain tu memang patut. Kenapa kita tak hafal Quran ni? Kalau kita tahu dia senang kan kita tak hafal kan? Tak, sebab hafal seluruh Quran tu tak wajib. Tapi kalau Fatihah tu kita dah hafal, kemudian kita boleh tadabbur, kita dapat ambil daripada pelajaran daripada Fatihah tu pun sebenarnya itulah yang wajib atas kita. Jadi kita terfikir kan, kenapa? Jadi yang paling penting bengkel ni, kita mesti boleh terjemah Fatihah. Ini mesti. Dan kemudian kita boleh kenal beberapa. Kalau tak dapat 100%, bagus. Sebab kita akan terus. Tapi kalau kita dapat 100%, nanti biasanya orang tinggal. Ini pengalaman saya. Bila dia cepat dapat, dia cepat hilang. Biarlah kita grow organically. Biarlah kita perlahan. Hujan tu kalau timpa ke kita, sikit-sikit ke kalau sekali banyak? Kita nak sikit-sikit kan? Banyak sekali mati kita ni. Betul tak? Simply put lah. Kak ini. Baik. Kalau kita nak break sekejap, sebab kita punya jadual ni sepatutnya, saya punya jadual maksudnya apa je tengok Ustaz. Kita punya ni okey, jadual bengkel ni by right dia macam kita ni dah kita lebih sikit, jadi tak apa jangan risau ni kita akan injakkan, maknanya 11.5 baru kita masuk. 11.5 tu tak boleh nak tunjuk pula. Dia tak jumpa. Maknanya sesi 2 ni. Kita pergilah, kita injak sikit. Tapi saya nak break sekejap. Boleh? 5 minit kita break sekejap. Lurus-luruskan badan. Saya start je lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Okey. Sebelum kita mula, betul-betul ni pelajaran. Jadi kita doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ingatkan saya nanti kalau kita dah habis untuk terjemahkan doa ni dan juga tadabbur sikit doa ni. InsyaAllah mungkin di sesi yang akan datang. Baik, jadi kita ni bila belajar bahasa Arab, kita tengok buku kita akan terus pergi kepada buku kaedah Nahwu ringkas ya. Tapi kalau tak nak buka dulu pun,
dia macam buka je lah, tapi most of the time kita pandang skrin, ya. Yang sebelah sini tak ada masalah nak nampak skrin, ya. Okey, alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada ni buku muka surat berapa ni? Modul 1 muka surat, kita tengok pada isi kandungan. Bila kita tengok isi kandungan ni, kita akan dapat macam map kan, apa yang kita akan pelajari pada dalam bengkel ni. Dan kalau kita nak mengajar buku ni pun, kita kena macam tahu apa benda yang kita akan sampaikan pada pelajar kita. Jadi dalam isi kandungan ni, maknanya very basic ni. Kalau nampak ni sangat basic. Jadi kita akan kenal tata bahasa Arab. Bila sebut Nahu tu sebenarnya maksud dia ilmu tata bahasa. Ya. Okey, kemudian ini saya dah terus masuk, ya. Baik. I'rab tu nanti kita masuk kemudian. Belum masuk lagi. So i'rab ni belum masuk. Okey. Lepas tu jangan rasa, kalau rasa nak tanya, macam waktu saya explain, kadang-kadang saya cerita tu macam rasa nak suruh saya patah balik ke, nak ulang, please, tak apa. Ataupun kalau saya tak nampak, facilitator boleh bantu. As I'm progressing, facilitator boleh tolong, ya. Jadi cuma saya tak adalah apa. Jadi pelajaran kita ni je, perhatikan pada 3 perkara ni. Bahasa Arab ni senang kita kecilkan dia, skop dia. Bila belajar bahasa Arab, belajar Nahu, sebenarnya kita belajar mengenal kalimah. Kalimah tu apa dia? Okey, kita masuk bahagian muka surat sebelah. Kita pergi kepada pengenalan tata bahasa. Dalam modul 1 ni kita akan concentrate pada bahagian 1. Ni kalam bahasa Arab. Kita tak payah susah hati. Ini syarat kalam ni kita dah tak payah nak, maksudnya kalau orang belajar bahasa Arab yang secara tradisional tu, dia kena tahu ni syarat dia, matan dia tu. Tapi ni untuk tujuan bengkel ni kita tak payah buat macam tu. Terus kita pergi kepada yang kita belajar ni adalah kalamullah. Sebab dia lafaz. Semua orang dah boleh baca Quran kan? Itu lafaznya. Kemudian dalam Quran ni kita tak boleh kata tak ada yang tersusun. Semua tersusun. Tersusun ni dalam bahasa Arab kata murakkab. Murakkabu. Jadi murakkab makna dia tersusun. Kemudian ayat yang sempurna. Dalam Quran walaupun nampak tak sempurna, tapi sebenarnya Quran tu keseluruhannya adalah kalam yang sempurna. Dekat situlah. Sempurna ni bahasa Arab panggil mufidah. Mufid. Dan dia semua guna bahasa Arab. Dalam Quran tak ada bahasa Arab. Dia tak ada tulisan bahasa Arab tapi bunyi dia bahasa Inggeris. Tak boleh. Itu maknanya itu bukan kalam. Contoh, kalau saya tulis macam ni. Huruf Facebook. Tapi dia bukan bahasa Arab. Ni tak masuk kalam. Jadi dalam Quran, no hal. We don't need to worry. Tak payah risau benda ni. Baik. Jadi kalam bahasa Arab boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan kalimah je. So all dalam Quran tu yang kita baca bahasa Arab daripada awal sampailah surah 114 tu, semuanya sebenarnya boleh dipecahkan atau boleh dikelaskan kepada 3 je. Iaitu harf, isim, fi'il. Ni je. Ini modul 1 ni kita akan belajar benda ni je. Macam mana nak kenal ini ke harf isim, ini ke harf, ini ke fi'il. Kalau kita tahu je benda ni, kita dah senang nak terjemah. Kita boleh pergi step yang lain. Ni yang kita akan pelajari. Jadi lepas tu gabungan-gabungan kalimah ni tadi, isim campur harf campur fi'il, jadi apa? Dia akan membentuk ayat. Atau dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah. Dia jumlah. Sampai saya tak pergi detail. Ni saya nak cerita je dia punya gambaran kasar lah. Overview apa yang kita akan pelajari sepanjang bengkel ni. Kemudian baru kita cerita sikit pasal i'rab. Lepas tu i'rab ni pun bukan detail. Apa dia i'rab? I'rab ialah perubahan tanda pada akhir kalimah isim dan fi'il. Maknanya kalimah ni ada yang boleh berubah baris, betul kan? Kadang-kadang kenapa cikgu ni marah? Salah baris pun garang sangat, gerotan. Sebab itulah i'rab dia tu.
itu mengubah maksud tentang perkataan, sama ada isim ataupun fi'il. Ada kalanya, ya. Jadi contoh, kadang-kadang kita jumpa Allahu, kadang-kadang kita jumpa Allah pula. Kita jumpa kan kalau surah Al-Insan tu ada kaksin, ada kaksun, contohnya ada kaksan. Jadi kenapa? Ada benda-benda tu, itu yang disebut sebagai i'rab. Belajar i'rab ni, belajar melihat perubahan baris akhir pada kalimah. Kenapa dia berubah? Dia cerita dia i'rab ni, kenapa dia berubah? Apa yang penyebab dia berubah? Dan kalau dia berubah, macam mana nak terjemah? That's the thing. Okay? Kita ni akan sebut-sebut sikit apa benda ni. Benda ni rasanya dalam kelas ni ramai yang dah tahu kan. Kalau sebut marfu' je tahu kan? Depan. Okey. Dhamma. Apa yang dhamma? Baris apa? Baris apa yang dhamma? Fi'il ke isim? Masya Allah. Ni saya saja je tanya-tanya. Maknanya ramai yang dah ni. Jadi siapa yang rasa macam no, kita orang tak tahu lagi, okey, relax. Lepas tu keep soalan tu dan jangan bagi orang yang dah pandai tu macam apa nak cakap, overtake kita dulu. Overshadow, overtake. Kat ni kadang-kadang ada juga orang disimpan je. Dia sebenarnya tahu banyak. Jangan nak uji-uji saya tau. Saya memang tak tahu banyak sangat. Yang ni je yang tahu dalam buku ni. Tu saya harap yang tu jangan buat Kalau yang tahu banyak tu belajar je buku ni lah. Jangan uji saya pula. Memang saya tak sampai level macam Nu'man Alihan tu. Dia belajar betul jauh kan, tapi tak. Okey, kita pergi pada muka surat sebelah. Ini pun overview. Ni macam homepage kita tau. Ini kita anggap dia macam homepage, tapi dalam bentuk itulah. Maknanya every time kita macam tak tahu kita ni kat mana, kita patah balik kepada homepage ni. Apa yang kita akan pelajari. Baik. Okey, hari ni kita terus masuk. Sekarang ni dalam setengah jam lebih kurang ni kita akan belajar tentang pecahan kalimah. Tadi kan kita kata kalimah bagi kepada 3 kumpulan. Pecahan kalimah 3 kumpulan. Jadi dalam Quran ni, dalam buku kita, kita bagikan mengikut warna. Ini sepatutnya memudahkan kita. Kalau siapa yang macam rabun warna tu, dia kena betul-betul belajarlah sebab warna tu tak membantu sangat kan. Okey, jadi Quran ni bukan, warna tidak menentukan tajwid. Quran yang kita sertakan ni panduan terjemahan. Warna menentukan kumpulan kalimah. Warna merujuk kepada kumpulan kalimah. Hijau untuk harf. Jadi kumpulan kalimah ada 3 je. 1, harf warna hijau, isim warna hitam, dan merah fi'il. Semua boleh ikut? Tahu kan? Kalau saya sebut isim, semua saya tak boleh terjemah kata nama. Macam mana ni isim apa pula? Jadi penerangan dia tu ada di bawah ni. Kalau harf macam ni. Kalau harf ni apa? Perlukan kata nama atau kata kerja untuk berfungsi. Maknanya perkataan harf ni dia tak ada makna yang signifikan. Tak ada makna yang apa? Tak ada nilai makna, melainkan bila digabungkan dengan perkataan lain, iaitu isim ataupun fi'il. Itu harf. Maknanya ta'rif harf. Kalau kita faham yang tu, dah senang. Macam mana nak kenal? Warna hijau. Gitu. Kemudian isim pula adalah kata nama. Maknanya dia tak ada masa, dia tidak terikat dengan masa. Dia describe, dia menamakan, kalau orang ke, barang ke, benda ke, perasaan ke, yang abstrak ataupun yang konkret. Itu kata nama, menamakan sesuatu, sama ada abstrak ataupun konkret. Tapi dia tidak terikat dengan masa. Maksud tak terikat dengan masa apa? Dia tak ada tenses. Dalam bahasa Inggeris, ramai juga tahu bahasa Inggeris ni. Senang sikit lah. Pasal bahasa kita tidak begitu sensitif dengan masa. Jadi kita pun, budaya kita, masyarakat kita pun kurang sensitif dengan masa. Because it reflects in the language.
dia kurang. Dia tak boleh marah sangat lah. Jadi kita kalau kita belajar bahasa Arab, Quran, kita berubah. Kita tak sanggup lagi jadi orang yang tak pancul tu. Betul ke? Maksudnya dia ada masa. Kenapa Allah gunakan yang ni dalam masa past tense? Kenapa ni dalam present tense? Ada signifikan. Bahasa kita mungkin tak rasa sangat. Ni kita belajar. Okey. Kemudian fi'il. Fi'il ialah kata kerja. Kata kerja dia terikat dengan masa. Maknanya kata perbuatan yang ada masa yang dilakukan tu. Jadi dalam bahasa kita ni ada telah, ada kelak, akan datang. So dia jadi banyak lah bila kita terjemah tu. Ya? Okey. Hari ni kita akan, boleh? Ni overview. Kalimah terbagi kepada 3. Sebutkan. Fi'il. Okey. Boleh? Nanti kalau masa yang sesi-sesi yang lain mungkin saya akan tinggalkan dengan fasilitator boleh tolong untuk perjelaskan. Baik. Hari ini kita pergi kepada harf. Harf boleh dibagikan kepada 2. Okey. Harf. Tadi kalimah. Ni tak payah salin, jangan salin. Saya suka macam saya punya style tu macam gitu. Kalau cakap tu tulis je, tulis. Okey, saya tulis kalimah. Jangan risau kalau tak boleh tulis Jawi, tulis Arab. Saya akan tulis yang paling dekat dengan bahasa kita. Ingat balik tujuan kita nak faham bahasa Arab Quran. Quran dah siap baris, Quran dah siap bunyi dia. Kita dah pandai yang tu. Jadi kita cuma nak faham konsep nahu, ya. Baik, kalimah tadi terbahagi kepada 3. 3 kumpulan. Kalau bahasa Inggeris banyak lagi. Ni bahasa Arab sikit je. 1 harf. Kemudian isim dan fi'il. Okey. Dapat ni? Clear. Move on. Semua dapat? Ada siapa-siapa perlu bantuan? Tak ada. Kak Ani? 3 ni dah Banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, 3 ni. Okey. Tak negatif. Jadi bagus. Mungkin ada plus I tu. Hari ni kita tambah 1. Baik, kita concentrate sekarang kepada harf. Harf boleh dibagikan kepada 2. Okey, iaitu kata tugas. Kata tugas dan kata sendi. Ni saya tulis kata tugas dan kata sendi. Kat mana ni saya cakap ni? Dia ada dekat dalam homepage kita tadi. Tapi di buku number iaitu kata tugas, kata sendi. Okey. Kita pergi kepada kata tugas. Kata tugas ni cerita dia apa? Dia mengubah baris akhir perkataan selepasnya. Maknanya dia ada kija. Orang Johor cakap kija. Ada kija. Dia ada kerja. Ada kijo. Ada hijau. Tu orang Kelantan kan? Jadi dia ada tugas. Okey, kata tugas ni, kalau harf ni dia ada tugas lah. Maknanya tugas dia apa? Tugas dia ubah. Dia mengubah baris akhir. Dia ubah i'rab lah. Ubah apa? I'rab. Ni belajar apa ni? Belajar i'rab. Boleh lah balik kampung nanti. Cerita. Kita orang dah belajar i'rab tau. Dah, betul lah belajar ni. Ubah baris akhir kalimah selepasnya. Ni kata tugas. Kata sendi pula? Tak ada. Dia hanya menghubung. Mungkin dia tidak mengubah baris akhir. Tapi dia ada nilai makna macam menghubung ke, macam tu je lah. Bolehlah kita kata hubung. To be, nak mudahkan tu kita kata dia, kata sendi ni kata hubung. Macam macam tu. Baik. Kita menghubung kalimah. Kan kumpulan kalimah tadi 3. Boleh juga dia hubungkan ayat. Dia maknanya dia beri, dia tukar ke, nanti kita tengok. Okey, jangan risau kalau tak faham lagi. Bukan tak faham, that's not the right word. Bukan tak faham, macam kita
kita buat satu-satu. Kita tengok je dulu. Maknanya kita tahu harf terbagi kepada, kita boleh bagikan dia kepada dua jenis ke dua kumpulan lah. Kumpulan yang pertama kata tugas. Kumpulan yang kedua kata sendi. Kata tugas, apa tugas dia? Ubah baris akhir kalimah selepas dia. Kita kena ingat lagi sekali. Saya akan selalu repeat perkara ni lah. Bila kita kata tugas tu, diubah baris tu, kita bukan nak come up with phrases nak bercakap tau. So kita masa tu kita pening kepala, kita nak fikir. Kita nak terjemah dalam bahasa Arab. Quran yang dalam bahasa Arab tu. Jadi kita tengok perubahan baris. Maknanya, ni baris ni kenapa ni? Ni kita nak tahu huruf-huruf ni. Baik, kita pergi kepada kata tugas yang pertama. Kata tugas ni ada 3. Dalam Quran ni ada 3 yang kita klasifikasikan lah, ataupun yang paling simple, yang mana kita kena kuasai yang ni, insya-Allah yang lain tu lebih mudah. Baik, ada 3. 1 huruf jar. 1 huruf jar. Kemudian kita ada huruf nasab. Ramai dah nyambut. Saya cakap dah jawab. Masya Allah. Baca je. Okey, bagus juga. Itulah saya kata. Kalau boleh, kalau yang baca, dia dah jawab, betul juga. Tapi kalau yang macam tak jumpa tu, dengar je cakap saya ni. Nasab. Tengok skrin. Saya tulis. Ni je dulu. Huruf, kata tugas. Tugas dia ubah baris akhir kalimah selepasnya. Jadi kata tugas yang kita nak belajar ni ada 3, iaitu harfu jar, harfu nasab. Tengok dekat depan. Saya circle tu, tengok depan. Jar, nasab, lagi satu jazam. Okey, dia kerja dengan siapa? Dah tahu siapa bos dia? Bukan. Harf ni dia ada kerja kan, kita kata. Tapi dia bekerja kepada siapa? Ni kita nak belajar ni. Jadi, jar, dia boleh kerja dengan isim je. Jadi, dia mengubah baris akhir isim. Jar boleh kerja dengan isim. Bos dia boleh satu je. Dia tak akan, jadi dia menjadi tanda untuk isim. Okey, faham konsep tu? Fahamkan konsep. Nasab pula boleh kerja, boleh ada 2 bos. 1, dia boleh kerja dengan isim ataupun fi'il. Dapatkan konsep ni? Kalau tak dapat, tak apa. Nanti kita akan buat satu-satu. Akan tengok sini. Tengok kat yang saya buat. Nanti kalau ada 2-3 cikgu kat situ, nanti jadi takut. Saya takut confuse. Okey. Kalau tak dapat, facilitator ataupun tanya terus kat saya. Faci tu diri je. Are you sure you want to stand? Ambil kursi. Macam boring sikit kan, tak ada orang tanya. Kan? Semua dah pandai. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Kemudian jazam pula, dia kerja untuk bos dia satu je. Dia boleh kerja untuk fi'il je. Okey. Ni kita faham konsep kata tugas, ataupun ada setengah-setengah harf dia boleh kerja, dia boleh bertugas, dia ada tugas dia sendiri. Tugas dia apa? Mengubah kalimah selepasnya, mengubah baris akhir kalimah selepasnya. Jadi ada yang dia boleh mengubah baris untuk isim sahaja, iaitu huruf jar. Ada pula yang boleh juga mengubah kalimah selepasnya tu adalah isim ataupun fi'il. Dan jazam, dia mengubah fi'il sahaja. Okey. Clear? Boleh? Anybody ada? Tak ada Baik, saya pergi terus kepada, sekarang kita terus pergi latihan menterjemah. Pergi kepada harfu, yang pertama harfu jar. Harfu jar. Ini yang pertama, harfu jar. Harfu jar ni tadi kata tugas ke kata sendi? Kata tugas. Okey, balik semula sikit atas. Dia dekat mana? Okey, saya kecilkan. Kita tengok kalimah. Sekali lagi saya ulang Tengok skrin, saya ulang. Semua perkataan yang kita tengok dalam Quran tu, dia adalah, kalau kita penggal, nampak satu-satu tu semua kalimah.
Semua kalimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimah alhamdulillah, semua tu kalimah. Dan kalimah tu semua boleh kalau kita nak belajar terjemahan ni, kita kena kecil-kecilkan dia. Supaya kita tak rasa, kalau tengok semua macam rasa, dauntingnya, macam mana nak terjemah ni. Tapi kita ambil sikit. Ada satu ayat. Satu ayat tu kita boleh bagikan dia kepada kumpulan kalimah. Dalam Quran tu banyak-banyak tu 3 je kumpulan ni. Jadi kumpulan yang pertama harf. Ada juga perkataan yang isim dan juga fi'il. Okey. Hari ni kita belajar tentang harf. Harf ni pula boleh dibagikan kepada 2. Iaitu kata tugas dan kata sendi. Kata tugas ni, tugas dia tu apa? Mengubah baris akhir kalimah yang datang selepasnya. Apa kalimah yang datang selepasnya tu? Ada isim dan fi'il. Jadi kalau huruf jar, harfu jar, dia boleh ubah isim. Daripada isim tu alhamdu, kerana ada dia jadi alhamdi. Macam itulah. Okey, nasab, dia boleh mengubah isim dan juga fi'il. Jazam, kehadiran dia akan mengubah baris akhir kepada fi'il. Okey, kita baca satu-satu. Sekarang kita masuk sini. Sekarang kita berada di harfu jar. Mari kita kenal dengan harfu jar. Ada berapa harfu jar yang kita perlu tahu? Okey, buka muka surat. Muka surat berapa? Muka surat 3 kat atas. Okey, muka surat 3. Mengenal kalimah harf ataupun mengenal kata tugas. Apa dia kata tugas? Nama dia? Kata tugas ada 3. Ni yang pertama. Nama dia ialah harfu jar. Okey, kita baca sikit. Nak baca sama-sama dengan saya pun boleh. Ataupun dah baca sendiri. Kadang-kadang bila kita baca sendiri tu, kita tak internalize. Tapi bila kita baca kuat sikit, baru kita dapat dapat masuk sikit kan. Harfu jar mengubah baris akhir kalimah selepasnya menjadi kasrah. So kita bayangkan majrurun jadi majrurin. Macam itulah. Dia jadi majrur. Majrur tu apa? Bila dia baris kasrah tu maknanya dia tu majrur lah. Bila ada jar depan dia, dia jadi majrur. Pangkat dia ke, kita nak kata title ke. Saya lebih suka kata majrur, marfu', mansub tu sebagai kedudukan dia. Maknanya kedudukan dia dalam ayat. Kedudukan perkataan tu dalam ayat. Isim yang dia bariskan bawah tu dalam ayat. Okey. Boleh? Decide? Okey. Ada perlu pengulangan tak ada Harfu jar juga adalah tanda bahawa kalimah selepasnya adalah isim. So, ada harfu jar, maknanya selepas dia ialah isim. Isim tu akan berbaris kasrah. Okey, kita kena belajar sikit sebut tu, jangan sebut bawah atas tu, betul. Nanti sebab bawah atas tu dia akan jadi terjemahan kan. Kita sebut baris fathah kat atas, kasrah. Kita sebut dengan saya, fathah, kasrah, dhammah. Tahu kan ejaan dia semua macam mana? Okey, insya-Allah. Boleh beli buku Ustaz Tarmizi tu. Dia ada tulis dalam tu. Okey. Jadi harfu jar. Mari kita sebut harfu jar. Okay. Harfu jar min, ila, an, ala, fi, bi, ka, la, li. Ni ada 9. Dia ada lagi. Tapi yang paling banyak dalam Quran, yang kita perlu tahu yang 9 ni lah. Dia memang paling banyak dalam Quran ni. Kalau bercakap saya tak tahu. Tapi yang dalam Quran ni most common, ya. Okey, sekali lagi kita sebut. Kita tengok pada buku ni, min, daripada, ataupun dari. Ni kena bertanya dengan munci DBP. Bila nak guna daripada, bila nak guna dari, itu bergantung kepada bahasa kita lah, bahasa Melayu tu ya. Jadi min, daripada, dari. Jadi dia punya classification dia ni huruf jar, harfu jar. Ni merupakan tanda untuk isim. Maknanya selepas dia ni isim lah tu. Kalau ada je harfu jar, lepas dia confirm isim.
Min Kelantan, betul. Tapi Kelantan tak ada dalam Quran. Jadi kita fokus yang dalam Quran. Kita tak nak cerita cakap-cakap. Kita cakap bahasa kita, okey je. Baik. Kedua, ila. Okey, perhatikan ejaan, betulkan sebutan. Jangan ila. Ila kan dua harakat. Kepada. Dia pun harfu jar juga. Jadi ada 3 lapis. Ni lapis yang pertama, lafaz Quran. Lafaz bahasa Arab. Lapisan yang kedua, terjemahan. Yang kita nak fokuskan. Yang ketiga, i'rab dia. Apakah jenis kalimah tu? Ataupun apakah dia punya kedudukan. Baik. Min ila an, dari hal ataupun daripada. Kalau dari hal ni macam an ashabil jahim. An, tentang. Tapi jangan guna tentang. Kalau boleh kita fokus pada 2 jenis ni je. Yang macam jangan guna mengenai. Gunakan perkataan ni sahaja. Boleh? Boleh janji? Untuk kaedah ni, jangan masukkan terjemahan yang daripada kaedah-kaedah lain. Bagi yang dah belajar. Jadi an ni macam kalau an Abi Hurairah, contohnya anir Rasul, anillah, tu daripada. Dari hal ni an ashabil jahim, contohnya lah. Jadi dia ni an, daripada. Ada yang dah hafal Quran banyak ayat tu mesti dah boleh dah terbayang. Dah tahu. Maksud dia sama dari hal dengan daripada tu ya? Dia an, perkataannya tu sama an, tapi kita boleh terjemah bergantung kepada konteks. Ala dia dieja dengan alif maksurah, ala atas. Nak letak ke di tu kedua, nombor 2. Yang penting maksud dia atas. Biasanya tak sesuai nak letak ke kan. Kena tanya munci lagi. Kena tanya bak cikgu bahasa pula, bahasa Melayu. Tapi yang penting dia maksud dia atas. Fi yaumi, contohnya. Fi dalam, ataupun pada, ataupun di. Dia pun huruf jar juga. Ya, kita tengah belajar huruf jar. Bi, dengan, kepada. Ka. Okey, sebelum saya pergi ka ni, bi. Bi ni ada yang memberi maksud dengan, ada juga yang memberi maksud kepada. Kalau dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, billahi. Sesuai apa? Dengan ke kepada? Kepada. Sebab Allah kepada. Berlindung kepada Allah. Allah is high. Allah is yang tinggi. Dengan ni macam maksud dia menerusi. Bismillah, dengan nama. Dengan nama bagi Allah. Okey. Ka, seperti. Oh, by the way, satu lagi, bi ni ada banyak maksud. Tapi pada peringkat permulaan ni, ini je. Kita concentrate pada 2 ni je. Until kita jumpa. Sehinggalah kita jumpa maksud yang memerlukan diterjemahkan yang lain. Ini saya bagi for the benefit of yang mereka yang memang dah ada basic tu. Jadi kalau ada pertanyaan macam tengok wajah tu, tapi jadi itu saya kata kita fokus yang ni dulu. Boleh? Okey, ka seperti. Ka ni maknanya dia duduk di awal. Selepas ka mesti isim. Ini kaf yang di awal. Contoh kasayyibin. Okey, nanti kita akan tengok contoh. La, bagi, li, bagi. Baik, kita terus pergi kepada contoh sekarang. Boleh? Okey, contoh. Contoh min. Yang pertama min. Minallahi. Perhatikan. Ini harfu jar. Selepas dia isim tu mesti isim. Isim tu baris kasrah. Min, daripada. Khairin. Nak skip ke nak terus saja ni? Nak skip ke ataupun nak go through? Go through Okey. Min. Kalau rasa macam bosan ke macam ni, kita orang dah tahu yang ni. Cakaplah. Nanti kita go through. Kita tak payah go through, kita boleh terus pergi kepada latihan. That's what I mean. Tak apa, go through Min khairin. Perhatikan saya sebut baris akhir tu. Sebab kita belajar nahu, belajar baris akhir, so kita kena sebut. Jangan baca min khair. I know semua orang boleh baca Quran, tahu nak wakaf macam mana. Sekarang kita belajar perubahan baris akhir, jadi kita sebutkan baris akhir dia.
Min khairin, daripada suatu kebaikan. Minal muslimina, daripada orang-orang yang menyerah diri. Kau fokus pada harfu jar. Jangan fokus pada isim dia tu. Okey. Tapi fokus pada harfu jar. Minhum. Perhatikan, hum tak ada baris kasrah kan? Tapi min tu masih dia tetap harfu jar. Jar. Daripada mereka. Ilallahi. Baris kasrah. Kepada Allah. Ila khairin, kepada suatu kebaikan. Ilal muslimina, kepada orang-orang yang menyerah diri. Ilaihim, kepada mereka. Dari segi kosakata tu sama je, cuma harfu jar je tu yang berbeza throughout contoh ini. Daripada contoh ni, anillahi, Allah, an khairin, anil muslimina, anhum. Perkataan ni je yang kita nak belajar ni. An ni maksud dia apa? Alallahi, atas Allah. Ala khairin, atas suatu kebaikan. Al-muslimina, atas orang-orang yang menyerah diri. Alaihim, atas mereka. Fillahi, fi khairin. Dia samalah maksud tu tadi. Ini contoh. Fil muslimina, fihim, pada mereka. Kadang-kadang dalam mereka tak sesuai. Kalau rasa tak sesuai, kita kata pada lah. Jadi 3 tadi kan? Apa maksud fi? Dalam, pada, di. Jadi boleh tukar. Billahi. Ini yang jar, yang maksud dia kepada Allah. Bi khairin, dengan suatu kebaikan. Bil muslimina, dengan orang-orang yang menyerah diri. Betulkan sikit tu kalau dekat di situ tidak ada double. Orang tu patutnya orang-orang yang. Bil muslimina, macam yang atas ni. Yang bahagian ni kalau dia dah betul okey, tapi kalau dia tak, dia mesti double tu. Bihim, dengan mereka. Boleh tak Faisi tolong tengokkan? Buku sama ke? Untuk bi khairin tu. Orang-orang dia mesti kata dengan orang-orang yang. Orang-orang. Tapi kat situ typo, tertinggal nombor 2 kecil tu. Kallahi. Kallahi, seperti Allah. Ni maksud dia ni tak lengkap. Jadi kita nak tunjukkan contoh je. Ka khairin, seperti suatu kebaikan. Ni macam ni ka dia. Bukan ka ni bukan duduk belakang. Ka ni duduk depan. Duduk depan. Kal muslimina, seperti orang-orang yang menyerah diri. Kahum, seperti mereka. La, bagi, li pun bagi. Tapi dia lali ni, bila lepas dia tu kita nampak warna hitam satu, kemudian dia berbaris kasrah. Dan maksud dia adalah dia apa je lah, bagi. Maksud dia bagi. Jangan tukar untuk. Macam kalau rasa macam tak sedapnya dengar apa benda ni teacher ni. Untuk lah patutnya sesuai. Okay, please jangan tukar. Ada sebab. Ada sebab ya. Kita gunakan bagi. Tapi mafhum boleh saja. Kalau kita nak maksudkan tu boleh. Untuk terjemah ni, terjemah word by word ni. Jadi kalau la, harfu jar li, la ataupun li, kita terjemah sebagai bagi. Li khairin, bagi suatu kebaikan. Li al-muslimina, lil muslimina. Maknanya ni, kalau lil muslimina ni, sebenarnya ada 2 kalimah. Li satu, al-muslimina satu. Ni rasanya semua orang tahu dah yang ni. Kalau tak tahu, bagi tahu. Maksud jangan rasa macam alah semua orang dah tahu, saya tak tahu. Jangan biarkan diri ketinggalan. Ya? Lahum, bagi mereka. Okay, dapat? Okay, sekarang masa untuk buat latihan. Okay, macam mana nak buat ni? Nak bagi masa atau terus je terjemah? Kita boleh cuba? Boleh. Saya mula daripada sebelah kanan saya, boleh? Kak Ani satu, Kak Ani satu. Ni saya tak tahu nama. Kak Ya satu. Kata boleh?
Saya sebut terjemah ataupun tengok je depan ni. Boleh tak nak tengok jawapan? Boleh. Tak apa. Open book exam. It's not even exam. Ni bukan exam. Macam contoh saya panggil Kak Annie. Jawab Kak Annie. La. Bagi. Okey. Kak Ani. Ala. Kak Ani tengok sini. Ala atas. Bagus. Kak Ya B. Dengan atau? Ya. Ada yang macam terfikir-fikir. Tak apa, nak tengok jawapan boleh. Fesi boleh tolong. Kalau tak tahu kat mana jawapan dia ni, tengok. It's okay. Saya nak kita biasa je. Sebab Quran tu hafal tak wajib. Jangan marah saya. Jangan kecam. Adalah ustazah ni kata tak. Yelah, yang wajib Fatihah. B kepada Li. Kak Jamila. Bagi. Min. Kak Hayati. Dari atau? Bukan. Betul. Dari atau daripada. Kak Salma. Maria. Sorry. Kak Min. Ya. Okey. Saza. Aziza. La. B. Dengan kepada. Tengok skrin. Kalau tengok skrin tahu yang saya tunjuk mana, insya-Allah. Fi. Ustazah. Dalam. Lagi? Pada. Lagi? D. Bukan kepada. Fi. Dalam. Pada. D. Jadi tulis. Nak masa tulis ke ataupun nak jawab secara lisan? Nak masa tulis. Ya, okey. Baik. Saya bagi masa 3 minit. Tulis je jawapan. Fesi boleh tolong. Bukan nak tanda-tanda ataupun Haji apa nama? Mansur. Basor. Haji apa? Nak jawab. Okey. Jawab ni. Atau dari hal. Boleh dua, daripada ataupun dari hal. Ni? Seperti. Baik, saya pergi belakang. Saudara Ustaz apa? Yazmin. Nazmin. Okey, B. Dengan kepada. La. Cik apa tadi? Lupa. Tak nak buat tulis. Okey, tak nak jawab lisan. Boleh. Ni kat sebelah ni meja ni. Belakang dulu saya buat. Cik Alim. La. Bagi. Ila. Kepada. Ka. Dah azan ke? Ajak kau. Kita start belakang pula. Seperti. Min. Daripada. Depan Sikin. Depan Kak Lin siapa? Nak jawab? Okey. Siapa yang nak jawab lisan angkat tangan? Siapa nak cuba lisan je, tak nak tulis? Okey. Nomi daripada. Betul. Okey, siapa lagi nak jawab lisan? Last one ke? Not yet. Fi. Siapa nak jawab lisan angkat tangan? Tak ada. Okey, semua nak tulis. Kak Linda lah. Pada, di atau dalam. Turutan tak kisah. Okey, sekarang moment of truth. Ada lagi siapa nak buat secara lisan ataupun dia dah siap? Dia nak cuba jawab. Okey, Kak Ya. Fi. Dalam. Di. Bagus. An. Siapa nak cuba? Ni saya dah ulang Dia dah ulang. Siapa dah siap nak cuba? An dari hal atau daripada. Bagus. Ala. Atas. Okey, nak jawab ramai-ramai pun boleh. Li. Bagi. Ila. Okey, jom kita buka surah Al-Insan yang kosong. Cari harfu jar.
Buka surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Ambil yang latihan, bahagian latihan, muka surat 3 dan 4 tu. Okey, ataupun tengok dekat skrin. Kenali harfu jar. Okey, kita baca dulu ayat 1. Maknanya kalau kita ada masa kita boleh sambil baca kan? Okey. Kak Annie nak cuba cari harfu jar. Tak nampak Kak Annie? Allah. Okey. Boleh ayat 1. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Okey, siapa boleh detect huruf jar? Ala. Dia dah boleh terjemah yang ni. Ala apa? Atas. Lagi? Min. Bagus. Siapa kata cari hijau dulu? Betul. Kemudian tengok. Min apa? Daripada. Dah boleh tulis dekat surah Al-Insan tu. Dah boleh terjemah. Dah dapat berapa? Okey, kita baca pula ayat kedua. Ni patutnya ambil yang muda-muda ni baca. Suara cikgu ni yang tak sedap. Pergi ambil siapa? Nak baca ayat kedua. Boleh cari? Amin. Terjemah? Daripada. Yang kita dah dapat lah. Ada gambaran. Untuk yang buku yang masih lagi tak pasti, saya sedang tengok latihan surah Al-Insan. Jadi cuba cari harfu jar dalam surah Al-Insan. Aku malah dah habis lah satu muka surah Al-Insan. Boy. Kak Ani boleh Kak Ani? Okey. Kak Ani ni dia modest je. Dia sebenarnya banyak dah tahu. Ada peserta yang tak ada Al-Insan ke dalam fail? Ada Ada orang tak dapat Al-Insan ke? Yang datang lambat? Oh. Nanti dulu kata sendi belum. Hari ni buat hafuzah dulu. Jangan go beyond. Kata tugas je. Hari ni kita hafuzah je. Hafuzah sahaja. Jadi kalau nak tengok yang hijau, tengok juga bawah dia. Ni hafuzah, terjemah. Terjemahlah. Okey. Fokus dia terjemah. Ya, betul. Boleh. Kita ada lagi 5 minit sebelum sesi yang ke pelajaran kita ni berakhir. Tak apa, nanti boleh buat lagi. Nanti boleh sambung, Kalau nak buat semua, siapa yang mampu silakan. Tapi siapa yang tak apa. Jangan rush, Jangan rush. Kalau tak dapat buat muka surat 2 daripada Al-Insan tu, tak mengapa Okey, saya nak kita stop dulu. Assalamualaikum. Kita stop dulu.
Seronok. Suka. Rasa macam dah boleh banyak juga dah nampak kan? Alhamdulillah. Okey, kita stop dulu. Nanti kita akan datang balik. Sebab patutnya kita ni sampai 12.30, tapi ni pun dah 12.40. Jadi saya takut nanti masa rehat tu saya terambil masa peserta. May Allah forgive me. Kita pergi kepada sikit je lagi. Saya nak highlight latihan di dalam muka surat 8 ke 7 dalam buku modul. Bukan Al-Insan tapi buku modul, buku warna biru. Okey, kita buka situ dulu. Yang ini latihan ni. Buka latihan ni. Latihan 2 harfu jar. Muka surat 6. Muka surat 6. Dalam buku muka surat 6, buku kaedah. Buku kaedah. Yes. Buku kaedah, buka muka surat 6. Ini juga latihan dalam ayat. Tak apa, ini maknanya Pesan kat semua tulis nama nanti tak. okey. Right. Dalam beg pun boleh. Terima kasih. Okey, ni kita nak buka muka surat 6, buku kaedah. Okey, simpan dulu Al-Insan. Al-Insan tu just nak bagi tahu yang itu pun boleh kita gunakan untuk melatih lah. Tapi latihan yang dalam buku kaedah tu, buku surat 6 boleh buat dan cuba tengokkan. Bulatkan harfu jar seperti contoh yang pertama di bawah. Kedua, tuliskan terjemahan bagi harfu jar pada garis kosong di bawahnya. Kemudian yang ketiga, boleh semak jawapan anda berpandukan nombor surah dan ayat pada latihan. Contohnya Al-Fatihah ayat 1. Okey, boleh boleh buat tu. Tak semestinya sekarang. Maknanya saya tak tanya jawapan tu sekarang, muka surat 6. Tapi semuanya bersemangat. Macam tak kasih saya rehat je. Homework. Boleh homework. Malam ni ada masa boleh tambah lagi. Nanti boleh tekan kawan semak. Seronok buat latihan. Boleh tengok jawapan lagi. Masih boleh. Kita kan tujuan kita boleh terjemah. Okey, jadi saya nak rap. Sebelum saya rap untuk sesi yang ni, sesi harfu jar ni, saya nak ingatkan peserta semua untuk menulis nama pada buku dan juga back file tu. Kita ada letak stiker tu, boleh tulis nama kat situ dan buku. Takut tertukar. Sekali kan orang ni habis dah jawab kita dah. Tulis nama. Tak apa, saya seronok sebenarnya ajar orang dewasa kan. Memang macam tu. Dia orang semua cakap. Dia kata apa? Macam masuk tadika. Tapi tak apa. It's okay. Okey, dah. Okey, tutup dulu buku tu. Okey. Kalau soalan-soalan yang macam pelik-pelik tu boleh tanya nanti kejap lagi sekarang. Cuba Okey dah? Dah tulis nama kat buku file. Jangan tertukar. Jangan sampai tu tertukar. Baik, kita tawakuf dulu, kita tangguhkan dulu sesi ni ke lepas lunch, lepas kita habis lepas lunch, lepas zuhur Kita jumpa semula. Pukul berapa kita jumpa semula? Tengok jadual. Kita tengok jadual. Pukul 2.30. Cukup tak masa rehat? Boleh? Okey, 2.30 nanti kita berkumpul kat sini. Kalau boleh kita datang 5 minit awal supaya kita dapat macam betul-betul bersedia untuk pelajaran seterusnya. Sesi seterusnya kita akan belajar tentang harf yang berikutnya lah.
Kalau boleh saya nak kita habislah semua harf. Hari ni bab harf. Kalau tak boleh tak apa. Jangan paksa diri. Jangan nangis bucu katil. Tak baca. Pukul apa? Sampai pukul 4.30. Boleh? Okey. Baik. Baiklah ya. Jadi untuk sesi ni kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.